Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita meneruskan iktikaf kita di samping kita menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberkati dan merahmati kehidupan kita sekalian. Kita sedang menguraikan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Kurniakanlah kami hidayah di jalan yang lurus. Sesungguhnya untuk berada di jalan yang lurus bukanlah satu perkara yang boleh kita ambil sikap sambil lewa. Mestilah ada keazaman, mestilah ada ketekunan, mestilah ada keiltizaman, komitmen yang sebenar-benarnya. Kerana yang nak menggelincirkan kita sememangnya banyak, yang membuat kita tergelincir banyak sekali. Kalau kita lihat junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda sentiasa berdoa, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya. Doa ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Doa baginda bermaksud dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sesat atau disesatkan, daripada tergelincir atau digelincirkan, daripada zalim atau dizalimi, daripada berlaku bodoh ataupun diperbodohkan, au yujhala alayya, atau diperbodohkan atasku. Jadi kita melihat 4 perkara. Minta supaya tidak sesat, minta supaya tidak tergelincir, minta supaya tidak berlaku zalim, dan minta supaya tidak bertindak bodoh. Jadi kita yang sentiasa memohon ihdinas siratal mustaqim, untuk berada di siratal mustaqim, hendaklah kita meletakkan diri kita dalam satu keadaan yang sentiasa berwaspada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang maksum, terpelihara daripada dosa. Baginda masih berdoa agar terselamat daripada perkara-perkara yang boleh menyelewengkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita sebagai hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang kurang ilmu, hamba-hamba yang mudah terpengaruh dan tergelincir. Jadi kewaspadaan akan kekal ada dalam diri kita. Kalau doa ini bukan saja kita amalkan, tetapi pengajarannya dapat kita kekalkan. Cuba kita lihat pertama. Baginda memulakan doa dengan bismillah, dengan nama Allah.
Ini menunjukkan baginda amat rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila kita sebut bismillah, bukan setakat kita baca bismillah, tapi kita cuba mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah kita menjadi manusia yang patuh, manusia yang taat, manusia yang tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam rumah tangga antara suami isteri, kalau kemesraan itu nak wujud, mestilah jangan menimbulkan masalah. Jangan mencari masalah. Jangan menyebabkan satu pihak merasa marah, hilang kepercayaan, ataupun sengaja untuk mencari kesalahan-kesalahan yang ada. Itu kalau dalam rumah tangga kita bandingkan. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala, bila menyebut bismillah selalu kita sebut. Ini menunjukkan kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mudah kalau kita cuma nak dekatkan diri, tapi akhlak kita, tindakan kita, pertuturan kita, semuanya tidak sesuai dengan orang-orang yang berusaha mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebutan sajalah yang kekal, tapi usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah sukar. Ini yang kita katakan nak berada di landasan yang betul, siratal mustaqim. Kemudian yang kedua, dengan bismillah tadi kita mengharapkan pertolongan Allah. Kita dah berada di jalan yang lurus, kita masih minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, untuk kita dibantu bagi mengekalkan diri kita berada di jalan yang lurus. Kerana doa Rasulullah setelah itu menunjukkan betapa banyak cabaran, berapa banyak gangguan-gangguan untuk berada di jalan yang lurus. Kita tidak akan mampu untuk berada di jalan yang lurus tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita terangkan sebelum ini, kita selalu membaca wirid la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan manusia yang beriman, yang mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah sentiasa mempunyai sifat tawadhu, mempunyai sifat rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak angkuh, sombong, ego dan sebagainya. Kalau kita mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan terlalu yakin bahawa kita mampu untuk melakukan sesuatu dengan tenaga yang kita ada, dengan kekuatan yang kita ada, dengan wang yang kita ada. Kalau semuanya tidak digerakkan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menjadi. Katalah jarum kita jumpa di tepi jalan. Kalau kita nak angkat boleh. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menggerakkan kita untuk mengangkat jarum itu, bagi mengelakkan orang yang lalu lalang terpijak jarum, kalau Allah tak buka hati, biarlah padan muka siapa kena nanti. Itu kalau Allah tak buka hati. Sebab tu kita minta pertolongan Allah, kita tak boleh sesuatu itu bergantung kepada kekuatan yang kita ada. Memang kita ada kekuatan, kita ada tenaga, tapi kita tak mampu untuk melaksanakannya kalau tidak ada gerak daripada Allah, tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita lihat saja masalah
teman-teman kita yang tidak melaksanakan ibadah kurban, tidak melaksanakan ibadah haji, duit ada. Nak mengerjakan ibadah haji, duit ada. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala yang ada tidak menggerakkan hati, tak dapat dah pergi. Tak akan pergi kalau hatinya tidak digerak untuk menunaikan haji. Kalaupun dah digerakkan untuk menunaikan ibadah haji, dah bayar pun duit untuk melaksanakan ibadah haji, tapi bila Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan kita ataupun tidak memperkenankan dia menjadi tetamu Allah pada tahun itu dengan mengurangkan visa, maka tidaklah dapat untuk menunaikan fardu haji. Walaupun duit telah dibayar kepada agensi haji. Lebih 1,000 orang yang sedang menanti-nanti untuk diberikan peluang. Ini pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha yang sedang dilakukan bagi membuka hati mereka yang berkuasa di Saudi Arabia itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati-hati mereka sehingga mereka memperkenankan. Jadi kita mesti mengharapkan Allah Subhanahu wa taala membantu. Artinya wang bukanlah segala-galanya. Kita masih mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa kecilnya kita. Yang kita baca la haula wala quwata illa billah itu mengingatkan kita betapa kecilnya kita. Yang kita tak mampu melakukan, kita tidak akan dapat melaksanakan kewajipan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan bantuan. Dan dengan itu, kalau kita kaitkan kehidupan berkeluarga, maka hendaklah kedamaian yang diharapkan, sakinah yang menjadi yang dicita-citakan dalam hidup berkeluarga, hendaklah keduanya sentiasa mengharapkan pertolongan Allah. Dan untuk mendapatkan pertolongan Allah, hendaklah kita berada ataupun meletakkan diri kita di satu lorong yang senang pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tiba pada kita. Betul, banyak kali kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, dan takwa ini merupakan prasyarat atau kita katakan lorong yang mana pertolongan itu boleh datang. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan dibukakan jalan keluar baginya dari tiap kesulitan yang dihadapi. Jadi kalau sahabat rumah tangga yang ingin damai, tenang, sejahtera, kedua-duanya mestilah bertakwa. Bila berhadapan dengan masalah, hendaklah balik kepada ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Cakapnya mudahlah, balik kepada takwa, tapi kita mestilah memahami apakah yang dikatakan takwa itu. Kalau salah, cepat mengaku ia bersalah dan memohon maaf. Kalau terlanjur, cepat balik ke pangkal jalan. Dan kalau memerlukan pertolongan orang, kita jumpa orang minta tolong sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah mereka yang pakar, tanyalah mereka yang mahir kalau engkau tidak mengetahui. Itu sifat orang yang bertakwa, sedia untuk menerima pandangan mereka yang lebih mahir darinya untuk menyelesaikan masalah. Jangan menganggap diri lebih baik dari orang, kerana itu tak perlu bantuan. Memalukan saja kalau minta bantuan orang. Ini sikap ego yang sesuai dengan sifat iblis
yang ego tidak mau tunduk hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dengan mengucapkan bismillah juga, doa Rasulullah ni mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang nak diminta dalam hidup ini, apa yang nak diharapkan dalam hidup ini ialah mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kehidupan berkeluarga, kalau suami isteri mencari keredaan Tuhan, dia akan mendapat titik persamaan. Kalau yang satu mencari keredaan Tuhan, satu lagi mencari keredaan syaitan, tak akan jumpa titik persamaan. Jadi inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan doanya, doa baginda dengan bismillah. Jadi bagi kita mengambil pelajaran, hendaklah kita sentiasa mendekatkan diri kepada Allah, sentiasa mengharapkan pertolongannya, sentiasa mengharapkan keredaannya dalam hidup. Sama ada hidup sebagai seorang individu, hidup dalam sebuah keluarga, hidup dalam sebuah masyarakat, hendaklah kita berusaha menjadikan Allah matlamat ini. Sebab ihdinas siratal mustaqim itu ialah mengharapkan jalan yang lurus, mendekatkan, mengharapkan pertolongan dan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa baginda disambung dengan tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Dalam hidup ini, kita hendaklah sentiasa bertawakal kepada Allah. Kerana orang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan cacat kalimat syahadatnya, rosak keimanannya kalau dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bukan bererti aku bertawakal kepada Allah lepas tu kita tak buat. Tawakal hendaklah kita lakukan dengan sebaik mungkin. Selepas itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan. Dalam rumah tangga suami isteri hendaklah berusaha untuk mengukuhkan hubungan kekeluargaan, hubungan ikatan suami isteri. Selepas itu bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan rumah tangga yang dibina itu kekal sampailah akhir hayat masing-masing. Usaha. Jadi kalau umpamanya satu pihak agaknya tidak berada di jalan yang betul, satu pihak lagi mesti tarik supaya berada di jalan yang betul. Kalau satu pihak tidak berada di jalan yang betul, lepas tu dia diajak untuk berada di jalan yang betul, dia tak hendak juga, doakan saja mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, kerana telah berusaha, telah berikhtiar, tetapi dia masih tidak mau juga. Yang boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh putus asa dalam kehidupan ini. Apa sajalah, kita tidak boleh berputus asa. Gagal bukan bererti hilang segala-galanya. Kadang-kadang kegagalan itu mengandungi pengajaran untuk melihat kelemahan-kelemahan kita masa lalu, sehingga kita menemui kegagalan. Bukan kegagalan itu kita terus give up, surrender, ataupun menyalahkan orang lain. Pertama kali kita kena lihat di mana agaknya silap, kurang atau kelemahan yang ada pada kita untuk kita bina kekuatan baru. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disambung, setelah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baginda berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal.
Ya Allah, aku bermohon ataupun aku berlindung kepadamu daripada sesat atau disesatkan. Adakah terbayang kepada kita Rasulullah boleh sesat? Na'udzubillah. Kerana Rasulullah seorang yang maksum, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda tidak akan sesat. Tapi doa ini diajarkan kepada kita kerana dalam kehidupan kita hari ini banyak kesesatan yang menjadi perangkap untuk dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Kalau dari segi akidah saja, umpamanya fahaman Qadiani yang menganggap ada lagi Rasul selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun ada ayat-ayat Al-Quran yang hendak dipinda dengan mendakwa kalau jihad hanya ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi jihad itu telah tidak ada pada hari ini. Sedangkan pengertian jihad itu banyaklah. Dan banyak lagi lah yang dikatakan oleh beliau, pengasas Qadiani ini, yang mengatakan bahawa dia adalah orang yang menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesesatan yang berlaku. Kenapa dikatakan sesat? Kerana apa yang didakwa olehnya bertentangan dengan Al-Quran. Sedangkan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berpandu pada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kesesatan itu telah disahkan oleh himpunan ulama-ulama yang berpangkalan di Saudi Arabia dan ulama-ulama yang lain, bahawa ajaran Qadiani itu sesat. Walaupun ia dikatakan sesat, terdapat segelintir di antara kita yang terus mengamalkan, yang percaya dan yakin dengan ajaran Qadiani ini. Dan mereka di kalangan kita seperti musang yang berbulu ayam. Artinya kita kadang-kadang bersama bergaul, tapi kita tak tahu yang dia itu Qadiani ataupun tidak. Ini contoh kesesatan yang berlaku. Zaman Rasulullah, kesesatan ini tak ada. Setelah Rasulullah wafat, memang ada pihak-pihak yang mengaku sebagai Nabi, yang mengaku sebagai Rasul, tetapi semuanya telah dihapuskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Walaupun mereka mengaku bahawa mereka adalah agama yang benar, tetapi majoriti atau semua ulama mengatakan bahawa mereka adalah sesat. Walaupun sesat, penganut mereka di Singapura ada, di India ada, di Jerman ada, di Britain ada. Kira-kira pengikut mereka lebih daripada 1 milion. Walaupun dia golongan ini dianggap sesat, malah ada setengah tempat mereka lah yang pertama membina rumah-rumah ibadat. Demikian juga dengan golongan-golongan yang lain. Umpamanya beberapa bulan yang lepas, Majlis Fatwa Singapura mengisytiharkan bahawa golongan
Islam Jamaah adalah golongan yang boleh mengelirukan dan boleh menyesatkan. Bahasanya lembutlah. Boleh mengelirukan dan boleh menyesatkan. Tapi lebih 2,000 orang dia yang telah percaya kepada dan masuk dalam kumpulan ini. Kenapakah ini berlaku? Adakah kerana sifat ta'assub? Adakah kerana kurang iman atau kurang ilmu? Adakah guru yang membawa ajaran ini orang yang bijak bercakap sehingga boleh memperdayakan orang-orang yang mendengarnya? Berbagai sebablah. Tapi apa yang kita nak tekankan, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah agar baginda dilindungi daripada melakukan kesesatan atau disesatkan. Ini adalah suatu realiti dalam kehidupan kita hari inilah. Ada orang yang tidak disesatkan tapi dia sesat dalam hidup. Katalah rumah tangga yang dibina ialah untuk mendapatkan sakinah, untuk mendapatkan kesejahteraan, kedamaian, kesentosaan. Tetapi dalam perjalanan mereka sesat. Yang diharapkan ketenangan dan kebahagiaan itu tak jumpa. Malah mereka berada di dalam suatu keadaan di mana mereka tak tahu di mana mereka berada, apa yang mereka cari. Sebab bila disebutkan sesat, ia adalah tersasar daripada matlamat asal. Tak sampai kepada matlamat asal dan tak tahu macam mana nak sampai kepada matlamat asal. Sebab itu mereka dikatakan sesat, golongan sesat. Dalam rumah tangga pun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada kesesatan. Tidak dapat sampai kepada matlamat yang hendak kita cari. Jadi untuk mengelakkan sesat ataupun disesatkan, walaupun kita berdoa setiap hari ihdinas siratal mustaqim, tapi hendaklah kita sentiasa waspada. Kewaspadaan itu penting. Kita tak boleh dengar orang cakap lepas tu kita terus ikut. Kita janganlah mudah terpengaruh, kerana bila kita mudah disesatkan, bererti kita tidak menggunakan iman yang ada untuk menimbang. Kita tidak menggunakan akal yang ada untuk berfikir. Kerana iman yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita adalah penentu. Benar dan salah hanya ditentukan oleh iman kita. Dan iman kita adalah merupakan suatu yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Nak tentukan salah dan benar berdasarkan iman, ini terdapat dalam ajaran Allah yang diturunkan melalui Al-Quran. Ini terdapat tidak dapat atau tidak di dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan dalam hadis-hadis. Sebab itu orang yang beriman bukan setakat berdoa bismillah tawakkaltu 'alallah Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal. Bukan setakat berdoa, tetapi hendaklah sentiasa celik fikirannya. Bukan setakat celik mata, tetapi fikirannya juga celik. Sedar permainan ataupun usaha-usaha pihak lain untuk menyesatkan kita
dari ajaran Allah atau untuk menggagalkan kita dalam usaha mencari sakinah dalam kehidupan berkeluarga. Doa selanjutnya baginda ialah au uzilla au uzal, memohon perlindungan Allah daripada tergelincir ataupun digelincirkan. Yang nak menggelincirkan kita ni banyak. Kadang-kadang dengan hiburan kita boleh tergelincir. Show start pukul 8. Dari rumah adakah pukul 8? Dari rumah kan pergi lebih awal. Bila dari rumah pergi lebih awal, kadang-kadang maghrib tak apalah, kita jamak saja dengan isyak. Jadi kerana hal-hal yang remeh, perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang utama tidak diutamakan, tergelincir. Ini banyak berlaku, orang-orang yang tergelincir baik dalam kehidupan seharian, tetapi mudah tergelincir dengan permainan hidup di dunia. Sebab itu kalau kita mempunyai satu matlamat, kita hendaklah iltizam, kita mempunyai komitmen yang tinggi untuk sampai kepada matlamat. Jangan sampai tergelincir. Umpamanya ada orang yang agaknya suami isteri bekerja, boleh hidup dalam keadaan yang baiklah, tidak berhutang dan sebagainya, memadai untuk keperluan keluarga. Tapi kadang-kadang mereka tergelincir bila melihat orang lain boleh pakai kereta, dia pun nak pakai kereta, kemudian berhutang sehingga nak bayar wang bulanan tu duit tak cukup, buat akaun bank yang lain, ambil hutang tutup. Kemudian yang ini tak terbayar, buka lagi satu akaun, ambil hutang, masukkan lagi kat sini. Ramai yang berlaku hari ini. Mereka ni adalah orang-orang yang tergelincir, terpengaruh, sehingga mereka tidak dapat membezakan adakah itu perkara yang penting atau perkara itu kurang penting. Adakah ia patut menjadi keutamaan atau tidak menjadi keutamaan. Itu dalam hidup ini kita dapat melihat mereka yang seperti itu. Kalau kita kata tadi dalam iman kita banyak tergelincir kerana hiburan dan sebagainya, maka di dalam kehidupan berkeluarga pun ramai yang tergelincir. Kadang-kadang kita tergelincir kerana kita rasa itu adalah lebih baik, tapi hakikatnya itu adalah satu yang tidak baik dan kurang sesuai bagi kita. Umpamanya terdapat golongan-golongan yang kita rasa ini adalah suatu ajaran tarikat yang paling baik. Umpamanya lah, selepas bergabung dengan kumpulan ini, maka timbul perasaan mendewakan pemimpin. Pernah terjadi bila dia masuk dalam grup tu, kemudian bila berjumpa dengan ketuanya, pemimpin tarikat tersebutlah, dia salam, ketua tarikat tu cium tangannya. Itu biasa kita lihatlah. Tapi bila dia suruh anak-anak daranya cium tangan pemimpin tarikat tu, dah salah lah.
tergelincir kerana terlalu fanatik dengan pemimpin. Benda yang haram dilakukan. Konon sebagai menghormati, sebagai menghargai. Kalau kita nak mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak semestinya kita menggabungkan diri kita dengan golongan-golongan yang mencipta ataupun mewarisi tarekat-tarekat yang didakwa oleh mereka yang terbaik. Kerana sebab itu saya kata mestilah celik fikiran kita sehingga kita dapat membezakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan balik kepada apa yang dikatakan tadi, benar dan salah itu adalah ketentuan Allah dan mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah sampai tergelincir dalam keimanan kita, janganlah sampai tergelincir di dalam kehidupan berkeluarga kita, kerana sama ada tergelincir atau digelincirkan. Tergelincir kerana kurang waspada, digelincirkan kerana tidak membuka fikiran untuk membuat penilaian sehingga mudah digelincirkan. Jadi insya-Allah minggu depan kita sambung maksud hadis Rasulullah, huraiannya minta supaya tidak melakukan kezaliman atau dizalimi, dan minta supaya tidak bertindak bodoh dan diperbodohkan. Sekian untuk hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.